Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak buat satu ulasan perlawanan di antara Selangor lawan JDT, yang mana pada perlawanan ni Johor menang 6-1. Ini membolehkan kemenangan terbesar yang kedua dalam saingan Liga Super pada musim ini. Selepas Perak kalah 7-0 itu, inilah kekalahan terbesar untuk saingan Liga Super 6-1. Okey, untuk pasukan Johor Darul Takzim, yang pertama, apa yang aku suka adalah bagaimana bahagian serangan mereka melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah pasukan Selangor pada first half dan juga second half. Cumanya yang lagi rancak adalah pada second half, yang mana mereka berjaya menjaringkan sehingga 5 gol. Itu yang aku suka. Apabila kreativiti pemain midfield JDT dan juga pemain serangan JDT berjaya memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Ini terbukti macam aku rasa JDT hanya menggunakan taktikal yang mereka guna waktu training untuk lawan dengan Selangor. Sebab apa? Sebab semalam mereka kawal bola tu dengan keyakinan waktu second half. Waktu first half tu mereka macam tak berapa yakin, tak berapa semangat sangat. Sebab apa? Sebab susah sikit kan nak tembus kan. Kedua-dua pasukan seimbang, tapi masuk je second half, JDT dah mula pegang bola. Mereka buat macam mereka main waktu training hantar pergi kanan, sat pergi kiri, sat masuk ke tengah kan. Inilah JDT yang kita kenal waktu second half. Yang kedua, apa yang aku suka tentang Johor adalah mengenai prospek muda mereka, iaitu Ramadan. Yang mana pada perlawanan semalam, Ramadan bermain dengan sangat-sangat matang menggantikan Gonzalo Cabrera. Yang mana bagi aku Ramadan ni adalah prospek muda yang memang akan menyinar di masa hadapan lah. Kalau Safawi pindah ke Portugal, Ramadan tu boleh ambil tempat Safawi tu dengan mudah. Sebab apa? Sebab semalam Ramadan ni dia main dengan baik gila bagi aku sebagai seorang attacking ataupun winger kan. Yang mana dia gantikan Cabrera, dia lawan dengan Syami Safari. Pada perlawanan semalam kita dapat lihat bagaimana Ramadan ni dia dengan mudahnya dia beat Safawi dengan dribble, dengan running, dengan kelajuan dia, dengan speed kan yang ada pada Ramadan ni. Kira dia adalah pemain muda yang cepat matang untuk pasukan Johor Darul Takzim. Bahkan dia juga menjaringkan gol yang sangat lawa untuk gol kedua dia, yang mana kita dapat lihat dia melakukan satu lencongan yang menarik Sebelum dia nak shoot tu, dia tengok dulu position keeper Selangor, Farizah Harun tu kan. Bila dia nampak Farizah Harun tu dalam kedudukan yang dia boleh buat lencongan, dia pun lakukan lencongan yang sangat menarik kan. Ini adalah seorang prospek yang muda, yang mana dia bukan sahaja bermain menggunakan kaki, tetapi dia bermain menggunakan otak. Inilah yang Andrea Pirlo selalu kata, pemain bola yang bermain menggunakan otak adalah pemain bola yang cemerlang dan cerdas di atas padang. Inilah yang dimiliki oleh Ramadan, prospek muda JDT. Okey, yang ketiga yang aku suka tentang JDT adalah bagaimana mereka mencorak perlawanan tu dengan variasi attack ataupun tactical. Yang mana kadang-kadang mereka menggunakan overlapping untuk melakukan serangan. Bahkan mereka bukan sahaja menggunakan overlapping, mereka menggunakan bahagian Diogo untuk melakukan serangan. Kalau kita tengok pasukan-pasukan lain, kalau pemain import ada seorang striker, mereka hanya tunggu kat depan, lorong bola kat pemain import yang striker tu, lalu jaringkan gol. Tetapi berbeza dengan Diogo, peranan Diogo dekat JDT ni, yang mana peranan Diogo kat JDT ni, dia bukan sahaja menjaringkan gol, tetapi peranan Diogo kat JDT ni dia bermain sebagai fast nine ataupun bermain sebagai seorang yang create game untuk team-teammate dia menjaringkan gol. Kita dapat lihat pada perlawanan semalam, bila dapat bola kat Diogo akan rancang gerakan-gerakan ataupun passing-passing berbahaya kepada teammate-teammate dia. Ini yang aku suka tentang pasukan JDT. Mereka mengambil striker yang bukan sahaja boleh menjaringkan gol, bahkan mereka boleh ambil striker yang mana boleh menghidupkan dan menciptakan game tersebut kan. Perlawanan semalam kita nampak Diogo macam mana dia hidupkan game tu kan, sehingga dia berjaya menjaringkan gol melalui kebijaksanaan dia, yang mana dia tahu position Farizah Harun tak proper, tak baik kan. Sebagai seorang goalkeeper, dia shoot saja bila dia dapat bola hantaran daripada lontaran kan. Itulah seorang striker yang bijak, bukan sahaja pandai menjaringkan gol, tetapi pandai untuk menciptakan gerakan-gerakan berbahaya kepada pasukan lawan. Okey, yang keempat yang aku suka tentang JDT adalah bahagian pertahanan dia. Kita dapat lihat semalam bahagian pertahanan JDT semuanya player tempatan tu. Player tempatan boleh beat dengan Sandro, boleh beat dengan Ifidayo. Ini adalah satu kehebatan untuk pemain tempatan, yang mana aku rasa
pemain tempatan JDT dah boleh bagi saingan ataupun prestasi mereka ni dah lebih daripada pemain-pemain import pasukan yang ada dalam Liga Malaysia. Tu sebab Benjamin Mora berani turunkan semua pemain pertahanan termasuk goalkeeper adalah pemain tempatan. Tengok bagaimana dengan Fadli Syaz dengan Aidil, Kobe On dengan Eskunalen. Mereka main macam mana? Tak kena erti penat lelah. Mereka main dengan begitu semangat. Okey, kekurangan JDT aku rasa waktu first half je lah. Sebab mereka kurang keyakinan sikit bila mereka dapat satu gol yang mana Safawi Rashid free kick lawa tu kan. Yang tu memang dah naik semangat mereka. Masuk second half mereka bantai terus lah. Masuk di second half keyakinan mereka dah naik. Silap banyak JDT boleh bantai tim tu lah. Itu sahaja untuk pasukan Johor Darul Takzim. Untuk pasukan Selangor. Okey, kelemahan pasukan Selangor sebenarnya semalam dia terletak di bahagian pertahanan dan juga bahagian goalkeeper. Tetapi yang paling kontra, yang paling kita nampak dengan jelas adalah di bahagian goalkeeper lah. Yang mana Farizal Harun buat pertama kalinya diturunkan dalam saingan Liga Super selepas Liga disambung bila mana dia diturunkan first time lawan dengan kelab JDT pula. Dia ni macam tak berapa ready sangat nak turun main Sebab apa aku tahu macam tu? Sebab semalam kesilapan yang dilakukan oleh Farizal telah membawa padah kepada pasukan dia sendiri. Yang mana bagi aku Farizal semalam dia banyak melakukan mistake-mistake yang tak patut dia lakukan. Yang pertama kalau kita tengok adalah dari segi positioning dia sebagai seorang goalkeeper. Free kick Safawi, hang sebagai seorang goalkeeper, hang mengharapkan hanya kepada benteng untuk halang free kick yang kita tahu Safawi tu adalah taker yang sangat baik kan. Seorang pengambil free kick yang sangat baik. Dia boleh harap kat benteng saja dengan dia tak jaga position di sebelah kanan dia. Dia pergi ke belah kiri. Safawi pergi lencong bola macam tu saja kan. Itu adalah kelemahan yang ketara yang saya nampak kepada Farizal Harun. Manakala untuk gol yang dijaringkan oleh Diogo, saya nampak position Farizal Harun sangat ke depan yang menyebabkan ruang kosong di bahagian kanan gawang sehingga Diogo boleh rembat daripada sudut yang sukar sampai masuk gol. Hang terbayang kalau keeper profesional tak jaga position macam Farizal Harun ni, ini adalah satu bencana kepada pasukan. Sepatutnya kedudukan yang Diogo gol tu, goalkeeper boleh tutup rapat, tetapi kita nampak bola tu masuk dengan mudah. Sebab apa? Positioning Farizal Harun. Harap Farizal Harun boleh perbaiki daripada positioning dia, position dia sebagai seorang goalkeeper ni. Bukannya dia raja nak duduk atas, raja nak duduk kiri kanan. Padahal benda tu telah membuka ruang untuk pasukan lawan menjaringkan gol dengan mudah. Tengok gol Ramadan yang lawan, lencongan tu yang lawan. Yang tu pun salah position juga sebab dia ke depan sangat ataupun ke tengah sangat, tak tutup ruang. Manakala ada gol yang Diogo rembat, dia tepih, Ramadan ambil bola muntah tu menjadikan gol saja. Sebab apa? Semuanya disebabkan positioning, kelemahan untuk pasukan Selangor. Okey, untuk kelemahan kedua pasukan Selangor adalah dari segi pertahanan. Yang mana pertahanan pasukan Selangor ni, mereka antara Taylor Regan dengan Suirat, mereka berjaya berganding dengan baik. Tetapi bila masuk Rodney, dia pun mudah, dia gementak berganding dengan Regan tapi main untuk lawan JDT. Rasanya Rodney tu tak ketak tiba-tiba masuk second half waktu pasukan hang dah duk kalah kan. Dah lah duk kena attack waktu tu, tiba-tiba masuk Rodney ni pun lagi getak lah, dia nak maki kan. Tu sebab kita dapat lihat gol yang ketiga yang Diogo bohong. Memang yang Ramadan bohong hantaran daripada siapa dia lepas Rodney macam tu ya. Diogo berjaya lepas perangkap offside. Sebab apa? Sebab Rodney ni masih lagi ketak, dia tak dapat minit permainan yang cukup lagi. Saya rasa kalau diberi minit permainan yang cukup, gandingan Regan dengan Rodney akan menyelah. Itu sahaja untuk kelemahan pasukan Selangor apa yang saya nampak. Untuk bahagian tengah dan bahagian serangan Selangor, mereka berjaya mendominasi, tetapi sayang untuk striker dia pula tak ada yang boleh backup, terutamanya apabila mereka kehilangan Karim Mohaminan yang ditukar buat masuk Rufino. Mereka dah mula cenderung tak melakukan attacking. Tetapi dengan kemasukannya Rufino juga, dia berjaya menjaringkan gol sagu hati untuk pasukan Selangor. Untuk kekuatan pasukan Selangor, saya rasa daripada segi taktikal tu adalah, tapi cumanya tak beberapa padu. Okey, untuk keputusan pengadil yang penalti kick yang kedua, yang gol kedua JDT tu adalah memang tak patut pun. Sebab apa? Sebab bola di luar kotak penalti lagi, accident tu berlaku. Tetapi hampa kena ingat, pengadil buat keputusan yang salah. Janganlah naikkan nama JDT, kata ref bantu JDT. Tak. Kalau pengadil buat salah, maki pengadil. Bukannya kita buat salah,
pengadil buat salah kita maki pasukan sebab pasukan tu besar. Try pengadil buat salah Kedah lawan dengan PDRM. Ada orang nak kata apa? Istilah tak ada orang nak kata pun. Secara rumusannya pelunas malam memang kita nampak gameplay yang agak berbeza antara orang yang bermain di peringkat antarabangsa dan juga pasukan yang masih lagi masih berada di takuk yang lama kan. Okey, sekian, terima kasih.